Nyaya juga nak dia tanah dia ada situ tepi sungai. Kira tu gak dia buat rumah tinggi. Tiang tu tinggi. Sebab nak gilai pun susah juga, nak beli tanah mahal, nak pindah-pindah pun. Kawasan ataupun tempat yang telah mengalami tanah runtuh selai bumi tu, tiba-tiba gempa ke apa ke banyak berlaku kan sekarang ni. Segala rumah, segala bangunan masuk dalam tanah dan matilah orang. Nak korek waktu tu bukan main susah tu lah kan. Seperti yang kita duduk tengok selalu ni berlaku dalam TV-TV ataupun azab Allah SWT yang lain. Tidak semestinya dalam bentuk tanah runtuh, dalam bentuk gempa bumi ke, gunung berapi ke, tsunami ke apa ke. Kita kata azab ni umum, banyak lagi dalam bentuk yang lain. Di mana Nabi SAW ketika lalu dekat kawasan tanah runtuh di Babylon ini, dia cepat-cepat pergi. Ada akan datang, kita akan jumpa. Sebab ada azab itu kerana manusia melakukan maksiat dan dosa banyak, ataupun ketetapan Allah. Orang lain ni panggil fenomena alam. Fenomena alam itu pun Allah juga yang tetapnya. Kawasan-kawasan ni selalu berlaku gunung berapi. Ahli-ahli sains pun kaji memang sungguh. Kawasan tu dalam lingkaran gunung berapi misalnya kita kata. Itu pun ke mana-mana pun saya sah. Kalau orang situ taat berlaku pun, saya sah kena pindah ganda. Kalau dapat tahu dahulu nak gempa bom, nak gunung berapi dan sebagainya, macam kita selalu dengar di Indonesia tu kan, koyak dulu berlari tinggal rumah tu. Saya sah juga. Jadi seksaan itu dua keadaan. Sama ada kerana melakukan dosa maksiat banyak, ada kalanya saya sudah tahu dah ni kawasan-kawasan yang biasa berlaku gempa bumi dan sebagainya. Bagaimanapun semuanya itu azab berlaku, seksa berlaku. Sebab kita lah tidak seberat tu, tapi ada juga kat tepi-tepi sungai tu kan, musim banjir kan, kena pindah randah juga. Itu pun macam azab juga tu, seksa juga. Nyaya juga nak randah dia tanah dia ada situ tepi sungai. Kira tu gak dia buat rumah tinggi. Tiang tu tinggi. Sebab nak gilai pun susah juga, nak beli tanah mahal, nak pindah-pindah pun banyak perkara lah. Semuanya ketika sekali-sekali orang bagi amaran tu, kalau tempat gunung berapi lagi teruk kan, larilah buat-buat. Ketika tidak gunung berapi tu berapa ratus tahun, tak ada apa-apa, subur pun lebih pada tempat lain lagi. Allah SWT ni tidak tengok dari segi zahir saja, dia tengok dari banyak sudut. Cuma yang tak bui pergi tempat tu, tak boleh pergi tu, itu sebab lain. Sebab kalau tempat tu pernah berlaku, mudah nak berlaku tu. Sebab kita kata kalau orang pernah gila sekali, berkasan, kita kata tak mudah nak jadi pula tak. Begitulah juga ni pun dari segitu je, bukan dari segi dosa pahala ke apa dah. Tak ada kerana benda-benda hak tabi'i lagu tu dia sendiri yang buat, tiba-tiba orang jadi kurang pahala. Tak ada, bukan lagu tu. Larang pergi ke tempat lagu tu dalam keadaan tidak insaf, tidak berhati-hati, dalam keadaan leka dan lalat, menangis kerana mengenangkan nasib malang yang telah menimpa orang-orang yang berada di tempat itu sekian lama dahulu. Pak kita tengok orang Islam di mana-mana ada duduk kawasan-kawasan tu. Ulama-ulama mereka tak nak kata gap senyap, ikutlah, ada muka dia senang situ, tanah dia ada situ, ikut dia. Bahkan Allah ni senang pasal ada pula jabatan khusus yang mengingatkan orang bila nak berlaku apa-apa, lagilah tak apa. Sebab orang tua larang jangan pergi sungai. Tapi kalau pergi ada faedah, nak pergi ikat ikan. Misalnya kita pandai kepada orang tak pandai, boleh jadilah lemah. Jadi begitulah juga hadis ni. Tak usah gitu. Kalau saya saja leko-leko pergi. Ini tidak lebih seorang ayah bagi peringatan kepada anak dia pasal ada budak lemah. Tu tengok, tengok marah dah. Jangan pergi mandi sungai. Sebab apa? Tu ada mati dah kata dua beradik misalnya kita kata. Dia larang anak dia. Sebab tu bukan bermakna tak boleh langsung tempat tu, tak boleh tak ada manfaat langsung. Dah, kalau kena cara tak apa. Di bawah bab nuzulin Nabi SAW al-Hijr, berhenti Nabi SAW di Hijr. Bukhari meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar. Lamma marra Nabi SAW bil Hijr, qala la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin thumma qanna'a ra'sahu wa asra'a as-sayr hatta ajaza al-wadiya. Bermaksud apabila Nabi SAW lalu di Hijr, beliau SAW bersabda, janganlah kamu masuk ke tempat-tempat orang-orang yang telah menzalimi diri mereka, buat nyaya ke diri sendiri, kerana dibimbangi apa yang telah menimpa mereka akan menimpa kamu juga, kecuali dalam keadaan kamu menangis. Kemudian beliau SAW menudung kepalanya lalu berjalan dengan cepat sehingga melepasi lembah itu. Begitulah cara Nabi buatnya. Dalam Quran ada nama surah Al-Hijr. Al-Hijr ialah negeri kaum Nabi Saleh alaihi salam yang lebih dikenali dengan kaum Samud. Kaum Samud ni situlah
Ia terletak di sebelah utara Madinah. Jaraknya dari Madinah ialah sejauh 347 kilometer. Peristiwa lalunya Nabi SAW di Hijr ini berlaku ketika beliau dalam perjalanannya ke Tabuk, iaitu pada tahunnya ke-9 Hijrah. Larangan berada dengan leka dan lalai di tempat-tempat yang pernah ditimpa azab Allah. Kalau tempat yang pernah berlaku benda-benda yang tak molek lah, kita kata, kita jangan pergi tu, pergi dengan lalai jangan. Leka jangan. Nak buat maksiat pula, oh lagilah kau tak boleh. Leka pun tak boleh dah. Kena beringat benar. Pergi tu. Duduk boleh, semaya boleh, tapi kena beringat. Jangan degil. Ada juga kita dengar kan Indonesia tu, orang royak tu, kena lari. Tak saya lari. Tak saya tinggal kampung dia. Tak boleh lagu tu lah. Itu leka tu orang panggil lala, dia ingat sepuluh sekala kali. Tak ada dah 100 tahun tak ada kampung-kampung. Dah kalau ada orang royak lagu tu, kena beringat lah. Jangan leka. Apalah lebihnya generasi kemudian yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya sehingga mereka berasa terjamin daripada azab Allah. Jangan berasa sedap hati kita tak apa. Orang-orang dulu serupa lah. Apa lebihnya kita ni? Jadi siapa nak selamat? Kalau kita duduk tempat tu, terutama tempat yang maklum dah, walau bagaimanapun tempat tak pernah jadi pun dia boleh berlaku juga. Allah SWT Maha Kuasa. Kita jangan berasa sedap hati Malaysia ni tidak masuk dalam lingkaran tu. Jangan buat sedap hati gitu. Boleh berlaku benda tu. Sebab apa manusia buat ni teruk sungguh. Ujian di laut, ujian di bukit, ujian mana-mana. Walaupun dia kata tak ada kesan sampingan. Orang kata boleh berlaku. Yang gegar gitu umur tu, tak ada kesan sampingan. Kawasan kemalangan kena beringat. Orang kata situ banyak kali dah. Ada juga cerita ni macam-macam sebar ke pelawak. Tapi kalau orang-orang yang molek royak, ramah royak, apa yang kita tak setimanya beringatlah. Malam-malam masa sekian-sekian tahan orang tino tahan. Apa tu? Kena beringat. Kalau bawa kereta seorang-seorang, termasuk. Manusia kadang-kadang terlupa bahawa di sebalik kegembiraan dan keseronokan yang mereka nikmati, sebenarnya terdapat banyak sekali sebab-sebab yang boleh membawa mereka kepada kedukaan dan kemusnahan. Banyak benar lah. Tempat-tempat kita kata seronok-seronok, tempat kita ni patah, air terjun, nak pergi kela lah kononnya. Jadi hadis ni luar. Hadis ni jangan kita tengok semasa gitu je dah. Bahkan untuk setiap masa dan mungkin dalam berbagai-bagai bentuk, pelbagai bidang, lapangan kehidupan. Tidak patut sama sekali orang-orang Islam pergi bersia-sia ke tempat-tempat yang pernah ditimpa azab Allah dan menetap pula di sana selama beberapa hari. Perbuatan seperti ini sebenarnya bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita pengkaji sungguh, tak apa arkeologi ke misalnya, tak apalah, ada maksud, dia ada kaedah dia. Ataupun pergi nak ambil iktibar sebentar. Kita pergi misalnya Jordan tu laut mati tu, katakan masing air dia lebih masing pada hak lain. Tempat tu yang balik bumi tu. Tapi jangan leka lah pergi tu. Pergi ambil iktibar tengok. Jangan leka pergi tu. Kalau pergi ada kerja lama tak apa. Ada tempat-tempat kita boleh pergi, tapi untuk pengajaran, untuk iktibar.